Salam sejahtera kepada Prof. Rahman dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Saya Alisa binti Muhammad Razik bersama Nur Alia, Jusanti dan Nisa akan membentangkan soalan 5 iaitu rungkaikan permasalahan yang dikaitkan dengan masyarakat berbilang kaum di dalam aspek sosial pada masa pendudukan Jepun di Tanah Melayu 1941 hingga 1945. Bahagian pengenalan. Pada tanggal 8 Disember tahun 1941, tentera daripada Jepun yang juga telah diketuai oleh Jeneral Takumi mengambil keputusan untuk mendarat di Tanah Melayu. Namun demikian, pendaratan mereka tersebut telah bermula satu serangan tanpa dijangka daripada tentera Jepun ke atas Tanah Melayu. Hal ini berlakunya peristiwa penjajahan tersebut disebabkan tujuan untuk memastikan pentadbiran Jepun dapat menguasai kekayaan sumber yang terdapat di Tanah Melayu. Akan tetapi, penduduk Tanah Melayu telah memberi reaksi yang bertentangan terhadap sistem pentadbiran Jepun. Malah setiap serangan dilakukan oleh Jepun ke atas Tanah Melayu menjadikan punca utama kepada penduduk Cina dan tempatan secara khususnya untuk melindungi hak mereka bagi sementara di bawah Parti Komunis Melaya. Tambahan pula, isu perkauman berlaku di Tanah Melayu disebabkan daripada faktor dalam pada itu termasuk dasar British serta kedatangan Barat menyebabkan orang-orang Melayu mula dipinggirkan dari arus pemodenan atas sebab polisi pecah dan perintah dilonggarkan. Demikian, terdapat pelbagai permasalahan yang dapat dirungkaikan serta dikaitkan dengan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu pada era pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada sekitar tahun 1941 hingga 1945. Seterusnya ialah masalah-masalah dalam aspek sosial yang berlaku antara kaum semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Yang pertama ialah perasaan tidak puas hati antara kaum. Pada awalnya, kaum Melayu, Cina dan India hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni di Tanah Melayu, tetapi setelah pendudukan Jepun, mula wujud ketegangan antara ketiga-tiga kaum tersebut. Permasalahan dalam aspek sosial dapat dilihat apabila mereka mula melahirkan perasaan tidak puas hati antara satu sama lain di media massa, iaitu surat khabar. Surat khabar menjadi medium yang berperanan bagi setiap kaum di Tanah Melayu pada waktu itu untuk mengkritik sesama mereka lalu diterbitkan dalam akhbar kaum masing-masing. Dominasi kaum Cina dalam sektor ekonomi menyebabkan kaum Melayu mengkritiknya melalui akhbar jawi peranakan Lembaga Melayu dan Utusan Melayu. Kaum Cina pula menuduh kaum orang Melayu mendapat lebih perhatian daripada Jepun. Tuduhan ini disalurkan melalui akhbar Cina peranakan di Singapura iaitu Bintang Timur, manakala orang India pula menyalurkan perasaan dan keinginan mereka melalui akhbar Tamil Nesan. Dalam hal ini dapat dilihat bahawa surat khabar telah menyemarakkan lagi api pergaduhan antara kaum pada waktu itu. Permasalahan kaum di Tanah Melayu yang seterusnya ialah agama, di mana wujudnya salah faham orang Cina terhadap amalan meratib yang dilakukan oleh orang Melayu. Perasaan risau dan takut orang Cina yang mendalam menyebabkan mereka sering beranggapan buruk terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang Melayu. Kalimah La ilaha illallah yang merupakan zikir harian orang Melayu telah disalah anggap oleh orang Cina yang mana bagi mereka orang Melayu menyeru Laila iaitu yang bermaksud marilah. Terdapat juga segelintir orang Cina yang berpendapat bahawa zikir yang dialunkan oleh orang Melayu bertujuan untuk memanggil roh ataupun semangat orang yang telah mati dibunuh untuk bangkit dan menuntut keadilan atas kematiannya. Kerisauan tersebut menyebabkan orang Cina hidup dalam keadaan tidak aman dan sentiasa risau, terutamanya pada waktu malam. Dengan ini dapat dilihat amalan meratib orang Melayu yang telah disalah tafsir maksudnya oleh orang Cina telah menjejaskan lagi hubungan antara kedua-dua kaum pada waktu itu. Masalah perkauman seterusnya adalah penindasan terhadap kaum Cina. Jepun sangat membenci orang Cina sejak peristiwa Perang China-Jepun lagi, iaitu pada tahun 1937. Jepun berusaha untuk menghasut orang Melayu agar membenci orang Cina kerana orang Cina telah membantu perjuangan China, iaitu dengan memberi bantuan moral dan material dengan mengadakan tabung pemulihan dan pemulauan barang-barang keluaran Jepun. Terusnya, bukan itu sahaja. Ketika Jepun berperang dengan British di Singapura, orang Cina turut membantu British dengan menyediakan pasukan Palang Merah dan pasukan pencegah serangan udara, yaitu seramai 250 orang Cina untuk membantu tentera British yang cedera.
Jepun menganggap semua orang Cina yang berada di Tanah Melayu adalah sebagai komunis dan komunis adalah musuh kepada tentera Jepun. Oleh sebab itulah, tentera Jepun menganggap orang Cina semuanya adalah komunis. Jepun juga melihat orang Cina dan komunis ini adalah sebagai dua faktor yang sama menyumbang kepada kekacauan. Terusnya hubungan baik Jepun dan India. Orang India diberi layanan yang baik kerana Jepun ingin membebaskan India daripada penguasaan penjajah British dan untuk mendapatkan sokongan daripada orang India. Jepun melakukan ini semua adalah untuk menawan negara India. Jepun telah menubuhkan Kesatuan Kemerdekaan India dan Tentera Kebangsaan India. Tentera Kebangsaan India berada di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose dan ditubuhkan untuk memerangi British. Subhas Chandra Bose ini juga dikenali sebagai Netaji yang memainkan peranan utama dalam penubuhan kerajaan sementara India bebas pada 21 Oktober 1943. Ibu pejabat Imperial Jepun juga memberi tumpuan kepada pembentukan Tentera Kebangsaan India untuk menentang British di India. Norihan Fujiwara dihantar dari Ibu Pejabat Imperial Jepun untuk menjalinkan hubungan dengan Pritam Singh dan untuk menubuhkan Kesatuan Kemerdekaan India. Kejayaan Jepun ke atas tentera bersekutu telah menyebabkan ramai askar India British menjadi tawanan perang Jepun. Salah seorang tawanan perang Jepun yang terkenal ialah General Mohan Singh. Dengan dorongan dan sokongan Norihan Fujiwara dan Pritam Singh, beliau akan membentuk pasukan tentera yaitu Tentera Kebangsaan India. Seterusnya adalah pendidikan. Pendidikan juga merupakan satu masalah sosial yang dikaitkan dengan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun. Ini karena pendidikan merupakan satu cara Jepun untuk memupuk semangat nasionalisme dalam hati rakyat untuk menanamkan semangat dan ketaatan kepada negara Jepun. Secara amnya, pendidikan di Tanah Melayu ketika itu lebih dilihat memihak kepada kaum Melayu karena sebagian besar daripada sekolah-sekolah Melayu di Tanah Melayu mulai dibuka semula oleh orang Jepun pada tahun 1942. Namun bagi sekolah India dan Cina kurang mendapat kelulusan daripada kerajaan, manakala sekolah Inggris pula tidak dibenarkan untuk beroperasi sama sekali. Hal ini demikian kerana Melayu mendapat layanan yang istimewa daripada pihak Jepun. Sekolah India dibuka agak lewat dari sekolah Melayu iaitu pada akhir tahun 1942. Namun pendaftaran pelajar jatuh mendadak pada tahun 1944 kerana ramai lelaki India telah diambil bekerja sebagai buruh untuk menyiapkan projek Jepun. Dan anak-anak mereka terpaksa membantu bagi menyokong keluarga mereka. Hal ini berbeza dengan orang Cina kerana berlakunya penindasan orang Jepun ke atas orang Cina dalam sistem pendidikan. Ini kerana sekolah Cina pernah menjadi pusat utama bagi aktiviti anti-Jepun sebelum perang. Sehingga menyebabkan ia menjadi sasaran khusus pemusuhan Jepun. Dan ini menyebabkan sekolah persendirian Cina kekal ditutup dan bahasa Cina tidak dapat diajar sama sekali. Layanan yang berbeza ini semasa zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya pemusuhan kaum terutamanya orang Melayu dan Cina yang akhirnya mencetuskan pergaduhan kaum. Ini terjadi demikian kerana dasar Jepun yang gagal untuk mengambil kira tentang kemajmukan rakyat di Tanah Melayu ketika itu. Okey, seterusnya adalah propaganda Jepun. Pihak Jepun ini telah menggunakan pelbagai cara untuk menyebarkan propagandanya bagi memenangi hati rakyat di Tanah Melayu. Sebagai contohnya melalui akhbar Malay Shinpo dan Shonen Shimbun. Okey, akhbar-akhbar tersebut sebenarnya hanya menyiarkan perkara baik mengenai pemerintahan Jepun sahaja dan tidak menyiarkan mengenai kesusahan yang dialami oleh rakyat. Misalnya kenaikan harga barang, catuan makanan dan penekanan yang lebih besar oleh pihak berkuasa Jepun terhadap rakyat Tanah Melayu untuk salah diri hanya dilaporkan dalam akhbar pada tahun-tahun perang kemudiannya. Selain itu, radio juga merupakan medium utama untuk menyebarkan propaganda yang telah digunakan oleh Jepun. Siaran radio ini biasanya bermula pada pukul 6 petang dan akan berlangsung selama 5 jam dan menyampaikan berita dalam pelbagai bahasa tempatan seperti Jepun, Melayu, Hindustan, Hokkien, Kantonis dan juga Inggris. Namun, pihak Jepun hanya membenarkan penggunaan penerima radio gelombang yang sederhana dan sekiranya didapati rakyat yang memiliki radio yang boleh menerima siaran luar negara, mereka akan dikenakan hukuman yang teruk. Sebagai contohnya, seorang guru kaki tangan St. Francis Institution di Melaka yang bernama P.G. Pamadasa yang telah diketahui memiliki sebuah radio gelombang
telah menyebabkan maklumatnya dilaporkan kepada pihak Jepun, dan ini telah menyebabkan dirinya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Merujuk hal ini, jelaslah bahwa tentara Jepun tidak menginginkan masyarakat di Tanah Melayu untuk mengetahui keadaan sebenar yang menimpa mereka semasa pemerintahan atau pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kesimpulannya, permasalahan yang berlaku semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, terutama dalam membentuk sosial budaya masyarakat berbilang kaum, telah melibatkan pembalahan antara kaum dan agama yang sebelum ini menimbulkan isu begitu besar. Malahan, secara tidak langsung dengan kewujudan pihak Jepun di Tanah Melayu boleh menjejaskan hubungan ekonomi antara dua buah negara, dan Jepun juga menimbulkan propaganda sehingga memastikan penduduk di Tanah Melayu berubah pandangan terhadap mereka. Oleh hal demikian, peristiwa konflik sosial masyarakat semasa pendudukan Jepun dan kezaliman dari pihak komunis yang sering kali masyarakat di Tanah Melayu hadapi sukar untuk diatasi oleh penduduk tempatan sendiri. Ini merupakan senarai rujukan yang kami gunakan dalam menyiapkan esei ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.